Okey, sudah kan? Sudah tu. Okey. Firstly kita tengok dulu pengenalan. Kita kenal dulu maksud fotografi lah. Okey, fotografi dia sebenarnya perkataan fotografi ni dia berasal daripada orang Greek. Okey. Jadi orang Greek dulu dia orang memperkenalkan perkataan fotografi yang berasal daripada perkataan phos. Okey, phos tu bermaksud cahaya dan graphian. Okey, graphian tu bermaksud tulis ataupun lukis. Jadi kita boleh nampak kat sini fotografi ni dia sebenarnya adalah salah satu cabang daripada seni reka lah. Okey, ataupun lukisan. Okey, kemudian kalau kita belajar sains, kita tahu sains tu sebenarnya dia terdiri daripada cahaya terdiri daripada spektrum cahaya kan? Spektrum warna. Okey. Jadi begitu juga dengan fotografi lah. Okey, sebab kalau kita nak mengambil gambar, kita gunakan kamera lah contohnya. Kamera tu dia untuk berfungsi dia memerlukan cahaya. Okey. Jadi kat sini kita boleh buat kesimpulan bahawa fotografi dia juga bermaksud melukis dengan cahaya lah. Okey, kemudian menurut Kamus Dewan ini maksud daripada Kamus Dewan edisi keempat, fotografi juga bermaksud seni, proses atau pekerjaan fotografer juru foto semua tu dia akan mengambil ataupun menghasil fotograf ataupun image. Jadi ini adalah maksud fotografi. Okey, seterusnya okey, kita tengok pada peranan fotografi. Apakah fungsi fotografi dalam seni grafik? Okey, yang pertama fotografi dia memberikan stimulasi. Apa maksud stimulasi? Stimulasi ni ialah rangsangan lah dalam bentuk visual ataupun image. Okey, jadi kita kalau ada satu image yang baik, image tu kita ambil dan kita edit dengan cara yang baik, image tersebut dapat menyampaikan lebih daripada satu maklumat lah kepada pengguna. Contohnya macam iklan. Okey, image iklan dia boleh selain daripada pandangan mata visual, dia juga boleh menyampaikan maklumat lah. Mungkin bukan satu maklumat, lebih maklumat boleh disampaikan. Okey, selain daripada itu fotografi juga menimbulkan minat dan daya tarikan pada audience lah ataupun pengguna. Okey, dan untuk pereka grafik pula fotografi dapat meningkatkan daya kreativiti. Kalau awak tengok sekarang banyak dalam bidang fotografi banyak perkembangan yang positif lah dalam pereka-pereka fotografi ni sebab kalau di internet sendiri banyak grup-grup lah dan mereka kebanyakannya sekarang trend sekarang mereka menggunakan smartphone ataupun telefon pintar lah untuk mengambil gambar. Okey, seterusnya kita untuk belajar fotografi, perkara pertama kita kena kenal kamera digital. Okey, jadi kamera digital yang kita akan belajar lah untuk fotografi ialah DSLR ataupun kamera digital single lens reflex. Okey, kamera digital DSLR ni dia digunakan oleh ada orang masuk ke? Okey, sekejapnya. Cikgu. Ya, ada orang masuk ke? Adakah? Ada. Ada apa? Tiada orang masuk. Ada. Okey, tak apa. Ya, ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya, Jas? Dah ada Tadi dia di slide kedua tak bergerak.
Slide kedua. Yang ini kah? Iya, stuck saya dia tadi di situ. Oh, start lah. Okey, yang slide yang ini peranan adakah? Dah saja tadi. Baru Oh, saya dah bergerak. dah. Oh, okey 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 okey. Anda apalah. Okey, kita teruskan dengan kamera digital lah, fungsi. Okey, kita kecilkan sekejaplah benda ni. Boleh nampak juga kan? Boleh nampak Boleh tak? cikgu. Boleh Boleh, eh? boleh. Okey. Okey, kita kenal dulu fitur. Fitur ni bahagian-bahagian kamera lah untuk kamera digital. Okey, sebelum tu kamera DSLR ni dia merupakan kamera yang kita boleh dia berbeza dengan kamera compact yang biasa sebab kamera DSLR ni kita boleh buka dia punya lensa dia. Jadi kita boleh tukar lensanya kepada jenis-jenis lensa lah. Contohnya kalau kita nak ambil gambar pemandangan, kita boleh gunakan lensa wide lensa. Kemudian kalau kita nak ambil gambar dekat ataupun makro, kita boleh gunakan lensa makro lah. Kalau kita nak ambil gambar jauh, kalau awak pernah tengok sukan, kalau awak minat tengok bola ataupun sukan-sukan lain, diorang menggunakan lensa telefokus. Maksudnya lensa yang boleh kita fokus dari jarak jauh. Okey, jadi itu kelebihan kamera digital lah ataupun DSLR. Awak biasa guna ke Jas kamera DSLR? Pernah guna ke? Tak biasa cikgu. Tak pernah. Oh, pernah pegang? Tak pernah ya cikgu. Kamera tak. paling senang kamera biasa tuh. Oh, okey okey okey. Dia sebenarnya sama je dengan kamera biasa, cuma kamera DSLR ni kita boleh buka dia punya lensa, boleh tambah lensa lain. Itu sejak bezanya. Kemudian satu lagi kamera DSLR ni dia berkuasa tinggi lah sebab dia resolusi dia memang tinggi lah. Okey, tapi sekarang telefon pintar telefon bimbit okey pun ada keupayaan lah seperti kamera DSLR. Sebab telefon bimbit sekarang ni kita boleh beli separate lens ataupun lensa lah. Kalau awak biasa tengok lensa untuk telefon bimbit ni dia macam lensa kamera DSLR, cuma dia sambungkan saja di telefon bimbit lah. Dan harga untuk lensa telefon bimbit tu dia tak semahal lensa DSLR. Yang macam fish eye tu kan cikgu? Yang macam mana? Fish eye lens tu. Iya, kalau biasa awak tengok di Shopee, dia pasang macam clips je. Iya. Di telefon kita tu kan, dia pasang clips je di belakang tu. Kalau fish lens tu untuk ambil gambar dekat makro. Kalau awak nak point gambar dekat macam gambar serangga ke apakah, kita gunakan fish lens lah. Jadi sebenarnya ada macam-macam. Kalau kat Shopee tu awak boleh tengok. Kalau awak minat ambil gambar yang jauh, awak boleh ambil telefokus lens lah. Faham. Ya, murah, agak murah dia punya harganya, tak sampai beratus lah. Okey, boleh saya teruskan? Okey, kita untuk modul modul kita kena belajar jugalah DSLR. Okey, jadi kita tengok dia punya bahagian-bahagian untuk kamera DSLR lah, dia punya fitur. Okey, bermula dengan bahagian flash. Okey, flash dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai danyar. Okay, saya besarkan sikit lah. Okey, danyar ataupun flash. Flash ni dia berfungsi untuk memberi pencahayaan. Kalau macam tempat yang gelap, kita boleh gunakan danyar. Danyar ni dia ada dua jenis. Yang pertama yang boleh yang memang built-in. Ini yang built-in lah, maknanya yang ada di badan kamera. Yang kedua kita boleh beli yang asing ataupun separate lah. Kita boleh pasangkan pada badan kamera lah, macam lensa juga. Okey, kemudian dial mode. Okey, dial mode ni dia adalah merupakan nadi penting lah bagi kamera DSLR, di mana
kita boleh tukar dial mode ni kepada apa ni, macam-macam setting lah. Contohnya kalau awak nak ambil gambar aksi, okey, kita pergi kepada dial mode untuk aksi lah. Kalau untuk ambil gambar pemandangan, kita boleh pilih pemandangan. Kalau kita nak setting secara manual, untuk setting dia punya exposure secara manual, kita boleh pergi kepada bahagian manual lah. Kalau nak auto pun ada, dan macam-macam setting untuk apa ni, kamera digital SLR ni. Okey, semua di bahagian dial mode lah. Okey, kemudian untuk mengambil gambar, okey, kita tekan butang penutup. Bila semua setting dah okey, kita just point and shoot lah. Kita tekan saja pada butang penutup, dan kita boleh mengambil gambar. Kemudian ini bahagian lensa, okey, ataupun lens. Okey, kemudian untuk memutar fokus lensa. Okey, kalau gambar contohnya kita nak ambil gambar tapi kita tengok lensa kita blur, tak jelas kan? Jadi kita putarkan pemutar fokus lensa tu untuk bagi gambar kita jelas. Dan satu lagi pemutar fokus lensa ni berfungsi untuk kita zooming zoom lah. Kalau contohnya objek kita jauh, kita zoom lah dengan memutar pemutar fokus lensa. Okey, seterusnya untuk membuka lensa, kita tekan kepada butang pembuka lensa. Okey? Okey, boleh ikut Okey juga, Jas? Boleh cikgu, boleh. Okey, saya teruskan. Okey, tadi untuk bahagian depan kamera DSLR. Okey, yang di bahagian belakang. Okey, yang belakang kita ada jendela bidik. Okey, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil viewfinder. Okey, viewfinder ataupun jendela bidik ni berfungsi untuk kita tengok kita punya objek lah. Kita settingkan kedudukan objek kita. Gambar kita tu nanti akan jadi macam mana lah. Kita point pada objek yang kita nak ambil gambar. Okey, selain daripada jendela bidik, okey, ada satu lagi tempat yang kita boleh fokus kepada gambar kita, iaitu skrin paparan image. Okey, pada skrin paparan image ni dia akan ada monitor ni akan berfungsi untuk tunjukkan gambar yang kita hendak ambil. Okey, jadi kalau zaman dulu-dulu kamera DSLR ni yang sebelum ada yang digital yang pakai Kodak. Pernah dengar tak kamera Kodak? Yang pakai apa tu? Kan? Iya, pakai filem pada zaman pakai filem tu dia tak ada skrin paparan image lah. Kebanyakan kamera tak ada skrin paparan image. Ya, dia pakai jendela bidik. Itu zaman-zaman kamera filem lah. Dia hanya ada jendela bidik saja. Okey, jadi ini adalah fitur-fitur lah untuk kamera digital. Okey, jadi dalam peperiksaan selalu soalan yang akan ditanya inilah bahagian-bahagian kamera digital. Jadi awak kena hafal lah semua bahagian-bahagian dan juga fitur-fitur dan berserta dengan fungsi-fungsi kamera digital DSLR. Cikgu, Okay, ini ya. Sorry ganggu. Stuck lagi dah cikgu di slide keempat. Slide keempat sekejap. Yang ini kah? Ini? Okey. Iya. Coba cikgu tekan slide 5. Okey, ini slide 5. Okey, sudah cikgu. Okey, sudah jendela bilik Ini yang tadi viewfinder dengan skrin paparan image. Okey, seterusnya ini adalah fungsi-fungsi bahagian kamera DSLR. Okey, kamu boleh bacalah. Okey, untuk danyar, okey, tadi saya dah terangkan danyar untuk membantu tempat kalau tiada cahaya untuk memberi pencahayaan. Okey, butang penutup untuk merakam foto, jadi kita tekan dekat situ, foto akan diambil. Okey, ada orang nak masuk kah? Syafiqah kah? Okey, Syafiqah. Macam Pika. Okay. Iya. Okey, Assalamualaikum Pika. Kenapa dia masuk? Okey, Assalamualaikum. Sorry cikgu,
Tak apa. Ini awak bidan terjun ni. Meramaikan majlis. Patutnya untuk tingkatan 4. Okey, tak apa. Kita buat ulang kaji lah bab tingkatan 4 iaitu fotografi digital. Okey, tadi saya dah terangkan bahagian-bahagian fitur DSLR, kamera DSLR Okey, dan juga pengenalan apakah maksud fotografi. Okey, kamu boleh baca pada slide lah. Fotografi ni dia berasal daripada perkataan Greek, okey, iaitu phos dan graphein. Phos tu bermaksud cahaya dan graphein bermaksud tulis atau lukis. Okey, jadi maksud lain untuk fotografi ialah melukis dengan cahaya. Kenapa kita kata cahaya? Sebab cahaya ni kalau dalam istilah sains, cahaya ni terdiri daripada spektrum warna. Okay, dalam cahaya ni ada banyak warna kan. Jadi fotografi ni bermaksud melukis dengan cahaya lah ataupun warna. Okay, kalau kamus dewan maksud dia seni, proses atau pekerjaan mengambil atau menghasilkan fotograf. Okay, itu maksud fotografi Jadi awak kena ingat lah kalau keluar dalam peperiksaan, ini maksud dia. Okay, kemudian ini peranan fotografi. Okay, ada 3 peranan. Yang pertama beri maklumat. Okay, kemudian menimbulkan minat dan daya tarikan pada audiens. Dan yang ketiga meningkatkan daya kreativiti pereka grafik. Okey, untuk fotografi RGB sepatutnya kita kena belajar kamera DSLR ataupun digital single lens reflex. Okey, ni kamera untuk profesional lah. Okey, jadi ini bahagian-bahagian ataupun fitur untuk DSLR. Kita ada denier, dial mode, butang penutup lensa, pemutar fokus lensa dan butang pembuka lensa. Okay, ni bahagian depan, yang ni bahagian belakang. Okay, belakang kita ada jendela bidik dan skrin paparan image. Okay, Fika pernah pegang tak kamera ni? Pernah. Pernah ya? Tahu dia punya cara nak operasi? Tidak. Antam tak pernah antam sejak, tapi pernah tekan lah, pernah ambil gambar, pernah hasilkan gambar dengan guna DSLR? Pernah. Okey, bagus. Okey, nanti kira ada pengalaman lah. Okey, tapi untuk kita amali, sebenarnya untuk fotografi ni kita ada amali juga. Okey, amali. Ya, amali maknanya awak kena ambil gambar lah. Okey. Tapi kalau sekarang ni, pernah ambil gambar kah kamu? Pernah buat kah? Belum lagi. Belum lagi kan dengan Cikgu Lamaya sudah cikgu. Sebab gara-gara PKP kan? Ya, PKP. Iya, jadi saya plan macam ni lah. Sebab kalau selagi kita ada di rumah ni, kamu boleh pakai kamera smartphone. Kamera telefon lah. Telefon. Ya, jadi kalau lebih eloknya kita buat amali sementara kamu ada di rumah. Kalau di sekolah, malangnya kita ni belum ada lagi kamera DSLR di sekolah. Jadi kamu terpaksa juga guna kamera telefon masing-masing lah. Jadi sementara kamu ada di rumah, kita boleh buat amali ya. Okay, nanti untuk bahagian amali tu saya akan terangkan apa jenis-jenis gambar yang kita kena ambil lah. Okey, seterusnya ini fungsi untuk kamera DSLR. Kamu boleh bacalah kat sini ya. Kalau ada yang tak faham, kamu boleh bertanya. Okey, dial mode ni dia ada macam-macam dial mode lah. Ada macam-macam untuk kita ambil gambar-gambar yang pelbagai jenis. Contohnya untuk gambar aksi. Okey, untuk gambar kalau waktu malam. Jadi dia akan settingkan kita punya setting lah. Okey. Okey, lensa ataupun lens. Okey, lensa dan lens ni kita boleh buka dan tukar.
Okay, lens lah. Boleh tukar macam-macam lens. Kalau nak ambil gambar jauh, kita boleh guna telefocus lens. Okay, kemudian jendela bilik untuk kita fokus pada sasaran lah ataupun objek. Okay, dan monitor. Okay, seterusnya soalan. Apa beza kamera DSLR sama kamera biasa cikgu? Yang kamera biasa tuh yang segi 4 je tuh. Yang segi 4 okey. Sebenarnya kamera DSLR dan kamera biasa tu kalau dalam istilah fotografi kita panggil sebagai point and shoot kamera ataupun compact kamera kamera biasa beza dia sebenarnya ada dua perbezaan lah. Yang pertama DSLR ni dia punya lens boleh buka. Kita boleh tukar. Boleh cabut. Okey, untuk DSLR. Tapi kalau kamera compact, dia punya lens dia sudah fix. Maksudnya dia melekat pada badan kamera. Oh. Okey, itu salah satu perbezaannya lah. Ya, Ya. untuk satu situasi je lah cikgu. Ya, dia boleh guna dalam untuk situasi yang berbeza tapi limited lah, dia terhad. Okey, lensa dia terhad. Okey, tapi kalau guna DSLR, kita boleh ambil gambar yang lebih cantik lah sebab lensa dia kita boleh khusus pada lensa-lensa tertentu lah. Boleh tukar. Okey, itu salah satu perbezaan dia. Okey, yang perbezaan kedua, untuk DSLR, dia punya resolution dia lebih besar. Jadi gambar yang dihasilkan lebih cantik. Bila resolusi, ingat lagi tak resolusi tu bilangan warna lah. Jadi untuk DSLR dia lebih banyak. Kalau kamera compact resolusi lebih rendah, jadi gambar yang dihasilkan kurang cantik lah. Boleh faham ya? Boleh cikgu. Okey, jadi DSLR ni dia lebih untuk profesional lah. Kita boleh pasang selain lens, kita boleh pasang flash. Okey, boleh tambah flash. Okey, cuba jawab. Okey, namakan fitur DSLR dengan betul. Okey, yang nombor 1. Siapa mau jawab? Apa bahagian nombor 1 ni? Mana Saya bersatunya dulu. cikgu? Boleh nampak kah, Pika? Tak. Yang nomor satunya yang tak nampak cikgu. Nomor 1, nomor 2. Apa dia Terlampau keluar gambarnya. Terlampau apa? Saya Ke bawah. balik ya. Ke bawah. Sekejap ya. Terlampau besar gambarnya, jadi di bawah aja nampak. Terzoom dia. Zoom sekejap ya. Sure. Kalau begini nampakkah? Oke, nampak saya cikgu nomor 1. Okey, Cikgu saya jangan zoom jawapannya. balik. Lupa ingatan terus. Peringatan. Kalau saya Satu zoom sama balik, dua, ni kah? Nampakkah sudah? Sekarang nampak, saya tapi zoom yang nomor 5 enggak nampak lah. Nanti ada Okey, kesian tak apa. di bawah. Kita tengok nombor 1 dulu. Okey, nombor 1 apa maksud namanya? Apa tunjuknya itu Dengar mana? tu flash. Flash kan? Ya, flash. Ya, bagian Baik, satu. Flash. Flash ataupun Denyar. Danyar. Okey, Denyar. bagus. Okey, seterusnya nombor 2. Dial mode kah? Dial mode. Okey, dial mode. Okey, kita tengok jawapan. Okey, betul. Dial mode. Okey, nombor 3. Surga. Butang apa? Nombor 3. Butang Butang. Butang apa? Butang apa? Butang penutup. Okey, butang penutup. Betul gila. Terus. Kau memang pandai kamera pandai. Sebab dia lagi awal lagi dari Pika tadi. Okey, Pika nombor 4. Apa namanya? Nombor 4. Lens. Okey, good. Putar. Betul kan? Betul. Bangganya cikgu, bangganya. Nombor Bangganya. 5. Nombor 5. Boleh nampakkan nombor 5 di bawah? Putar-putaran cikgu yang kasih zoom itu Ya. cikgu. Putar apa? Putar jari.
Pemutar Mutar lensa. lensa. Okey, bolehlah. Pemutar fokus Pemutar. lensa. Pemutar fokus lensa. Okey, dan nombor 6. Butang pembuka lensa cikgu. Okey, butang pembuka lensa. Okey, betul. Bagus. Pandai. Okey, kita teruskan. Boleh nampak kan ni? Berapa cikgu? Nomor berapa? Ini. Apakah fungsi lensa? Bingit saja. Saya cikgu stuck Fungsi cikgu. Nomor 500. start kah? Stuck saya. Okey, saya ni Kenapa balik cikgu? end balik. Nampak cikgu, ada lain kali. Aduh. Okey, apakah fungsi lensa? Menentukan ketajaman dan Bagai kedalaman sudut foto merah cikgu. dengan Kedalaman dan kedalaman foto. B ya? foto. B ya? Iya. Oh, kita tengok jawapan dia. Betul. Bi kan cikgu? Ya, tu. Nampak kah tu? Kau Betul. jawab apa dia Sirul? Hah? Nampak kah betul? Apa kau jawab? Aku ndak jawab. Kau yang jawab. Kau bilang. B lah tu, B. Betul. B Dia Sirul cikgu betul. jawab D. D kah? Menempatkan merakam foto? Dia Salah Sirul lah tu tu. cikgu. Saya aku menjawab ah. Bagus dia. Kalau salah dia bagi ke orang. Cikgu Okey. aku betul cikgu biar aku jawab. Iyalah, B lah. Betul lah jawapannya. Ya cikgu lagi cikgu. Okey, ngam. Okey, untuk bahagian A ni settle sudah. Okey, boleh ada masa 5 minit lagi. Kita pergi dekat bahagian yang kedua. Boleh bahagian kedua? Boleh Mana cikgu? cikgu. Nampak. Boleh teruskan Okey. Boleh nampak kan ni? Kosong cikgu. Gelap. Hitam. Gelap. Gelap. Oh, yang ini? Sama juga. Sama? Gelap cikgu. Gelap. Saya cuba restart balik ya. Dia punya presentation. Sekejap ya. Okey, boleh nampak? Mana ada cikgu? Belum ada cikgu. Tak terkongsi cikgu. Oke cikgu Okey nampak. cikgu. Boleh nampak Nampak sikit. Tapi kan cikgu anu kah di SLR kah yang keluar exam? Iya, kalau untuk exam bahagian kamera DSLR lah. Tapi sikit saja. Oh, bukan DSLR kamera ni lain, awak kan? hanya belajar. Bukan. Kamera DSLR. Tapi awak hanya kena ingat ni je lah. Fitur dengan fungsi. Fitur dengan fungsi DSLR. Itu saja yang awak kena ingat lah untuk DSLR. Okey, bahagian yang kedua ni dia sebenarnya sambungan untuk fitur dan fungsi kamera DSLR lah. Tadi kita dah belajar tentang fitur. Okey, ini bahagian yang kedua lah. Iya. Ini yang kamera. Okey, boleh nampak? Kamera Ya, digital. DSLR. DSLR. Sebut-sebut Pika. Apa cikgu? Sebut-sebut DSLR. Kalau lupa, cikgu. DSLR. Betul-betul sikit sebutnya. DSLR. Okey, apa nama penuhnya? D untuk apa? Digital single Okey. lens. Lens, okey. R apa? Reflex. Digital single lens reflex. Reflex. Okey, kena ingat tu Okey, kita tengok bahagian fungsi fungsi untuk bahagian-bahagian fitur-fitur. Yang pertama danyar ataupun flash. Siapa yang tak pernah tengok ada bawah ni gambar untuk flash lah. Yang ini yang portable lah. Maknanya dia yang berasingan. Okey, jadi yang danyar ni ini jenis kita panggil sebagai speed light.
Okay, speed light. Jadi speed light ni kita boleh sambungkan pada bahagian kamera. Okay, kalau kamu tengok DSLR dia ada di bahagian atas dia tu. Okay, dekat-dekat dengan lanyard yang built-in, tapi dia ada macam sambungannya lah, boleh disambung di situ lah. Okay, jadi fungsi lanyard dia boleh memberi pencahayaan tambahan. Jadi contohnya kalau ada tempat yang gelap, okay, dia tak semestinya gelap lah. Sebenarnya kalau dah once kita ada dalam rumah, okay, dekat tempat yang tertutup, sebenarnya kita perlu ada pakai flash. Okay, dan flash ni pun kalau dalam fotografi dia bukan kita suka-suka je boleh tambah. Dia kena ikut juga ketetapan ISO, shutter speed. Okay, kena tengok juga dia punya ketetapan lah. Okay, antara jenis ketetapan untuk flash, okay, kita ada auto flash. Flash ni automatic lah. Auto flash ni automatic. Kemudian flash untuk kurangkan red eye reduction. Red eye. Awak pernah dengar tak istilah red eye? Yang Nggak pernah cikgu, receh pernah lah. red Red tu, eye ni warna mata tu. yang mata menjadi merah. Kalau awak pernah kalau ambil Pernah. gambar, kalau Pernah, tempat kita. yang gelap, ya. Kalau di mata tu dia ada merah-merah tu di mata. Ya, Najwa, itu mata tu. maksudnya itu maksudnya kurang cahaya. Kurang cahaya. Jadi itu menyebabkan ada red eye tu di gambar kita. Jadi itu kepentingan flash lah untuk buang cahaya merah tu di mata. Jasirul mungkin tak pernah tengok lah. Awak boleh Google cari contoh-contoh gambar the red eye. Oke, Okay, cikgu. kemudian force field dan juga rear curtain. Okay, ini semua istilah-istilah untuk auto flash, untuk flash lah. Okay, seterusnya fitur yang kedua lens ataupun lensa. Okay, lensa ni untuk fotografi ni sebenarnya bukan hanya ada 3 saja jenisnya. Sebenarnya lensa ni ada banyak jenis. Okay, ada berpuluh-puluh jenis lensa. Macam yang tadi Jasirul cakap tadi, fish eye kan, mata ikan. Iya, cikgu. Okay, mata ikan, lensa ni dia macam kalau dia punya efek dia macam gambar kita tu akan jadi bulat. Okay, macam mata ikan itu antara jenis lensa lah, fish eye. Kemudian kita ada lensa normal. Normal ni yang biasalah, standard. Okay, standard lens. Okay, jadi lensa biasa ni selalunya kalau kamu beli kamera DSLR, dia akan bagi sekali lah. Dia kira satu set. Kamu akan dapat badan kamera dan juga lensa standard. Okay, lensa standard ni dia boleh merakam gambar pada pandangan sudut mata manusia. Okay, apa yang kamu nampak itulah yang akan diambil oleh lensa normal lah. Jadi panjang focal sekitar ukuran 35 mm. Jadi jarak antara kamu dengan objek tu adalah 35 mm lah. Okey, kemudian lensa wide angle. Wide angle ni ataupun sudut luas. Okey, fungsi dia untuk merakam pemandangan atau kawasan yang keluasannya terhad, sempit. Okey, kadang-kadang kita ambil gambar, kita nak ambil gambar, selalunya gambar kelas. Okey, ramai kan orang. Tapi tak boleh masuk semua. Jadi kita boleh gunakan lensa wide angle lah untuk mengambil gambar supaya semua orang dapat masuk dalam gambar. Okey, jadi panjang focal untuk wide angle lens ni dia ukuran 10 mm hingga 20 mm. Okey, satu lagi lensa telefoto. Ini untuk selalunya sukan. Olimpik ni kalau awak tengok di TV, sukan Olimpik kan? Cuba awak cari fotografer. Mereka menggunakan telefoto lens ni lah supaya kita boleh ambil gambar secara jarak jauh. Okey, panjang focal ada 3 jenis. Ya, kalau untuk gambar portrait
okey, 85 hingga 120 mm. Kalau untuk sukan, okey, panjang focal dia 135 mm hingga 200 mm. Okey, kalau untuk alam semula jadi, hidupan liar, ini selalu kalau kita, kalau awak pernah tengok di TV, National Geographic yang ambil gambar harimau. Jadi kita tak boleh pergi dekat kan? Kalau dekat kamu akan dingap oleh harimau. Jadi mereka fotografer ni menggunakan telephoto lens yang ukurannya 300 mm hingga 600 mm. Okey, ni tak boleh ambil gambar secara dekat, kita gunakan telephoto lens. Okey, seterusnya. Okey, boleh teruskan? Ini tadi Boleh, cikgu. Jasirul. Lensa untuk fotografi smartphone. Ini macam ni Saya ni. stuck. Stuck kah? Cikgu. Okey, saya kecilkan dulu ya. Sorry ya, cikgu. Okey, yang ni nampak? Nampak. Pernah ni ada Nampak, tengok cikgu. Okey, ini adalah lensa. Tapi ini untuk smartphone lah, telefon kamu. Iya, kamu boleh beli sebenarnya lensa untuk Ya, smartphone. cikgu. Agak murah ya harganya, Pika. Kamu contohnya kalau lensa di dalam puluh-puluh ringgit saja. Okey, fungsi dia sama macam lensa DSLR juga. Okey, kamu boleh ambil contohnya kalau nak ambil gambar makro macam ni. Gambar dekat ni kita panggil sebagai makro lah. Jadi kamu boleh guna makro lens. Jadi Makro lens ni kita klipkan saja di kamu punya kamera telefon tu lah. Jadi dia dah berfungsi sebagai makro lens. Okay, yang bawah ni ialah wide angle lah. Untuk kawasan sempit kita gunakan wide angle. Jadi lensa smartphone ni dia berperanan macam lensa DSLR. Jadi sebenarnya kita tak payah ada DSLR sudah. Boleh pakai telefon bimbit masing-masing. Okay. Okey, jadi seterusnya dial mode. Boleh nampak kah? Boleh. Boleh nampak dial mode mode dial. Okey, dial mode ni ini untuk kamera DSLR lah. Tapi sebenarnya kalau dalam telefon bimbit kamu, sebenarnya kamu boleh setting ni kamu punya dial mode ni. Nanti saya akan share satu video macam mana kamu nak setting ya. Ya, cikgu. Ada tu di Lanjut, cikgu, lanjut. telefon bimbit Okey. Boleh nampak kah? Boleh kan? 509. Merah. Okey, boleh kita. Okey, program mode. Okey, yang ini program mode, simbol dia P. Okey, dia satu lagi untuk dial mode ni dia bergantung pada jenis-jenis kamera lah. Mungkin kamera yang jenis Canon dia punya lambang dia agak sedikit berbeza lah daripada kamera Nikon. Dia ikut pada jenama tapi basically semua sama lah. Okey. Okey, kalau lambang A ni untuk aperture priority. Maknanya dia setkan aperture, yang lain tu semua manual. Okey, aperture saja secara automatik tapi yang setting lain manual. Okey, kalau S, shutter priority, maksudnya dia setkan shutter secara automatik lah. Okey, kemudian kalau M ni dia setting dia semua secara manual. Okey, kita kena set sendiri. Okey, kalau auto ni ialah automatic lah. Jadi semua setting dia akan set secara automatic. Okey, dan di bahagian bawah ni mode scene Scene ni ialah untuk situasi. Okey, contohnya kalau aksi, sukan, okey, dia gambar orang yang macam berlari ni lah. Okey, kalau gambar orang, kepala orang ni dia gambar untuk portrait. Okey, kalau yang ada bulan ni untuk gambar malam. Okey, yang ada gambar bukit ni
Bunga ni untuk makro yang secara dekat. Oh. Okey, gambar secara dekat. Kalau yang gambar bukit ni untuk panorama. Yang berlari ni- tu bukan yang berenang ke cikgu? Dia aksi, bukan berenang. Sebab DSLR ni tak boleh guna di air ya. Dia tak macam Kau kasih terbalik telefonmu, kasih miring. okey, boleh nampak kah? Okey, ni boleh nampak kan ni? Ini yang saya dah kecilkan untuk Mana cikgu? mood scene saja. Okey, yang tadi awak tanya bukan air kah? Memang sebab DSLR ni dia bukan kamera yang boleh di air Untuk kamera digital air dia ada satu lagi jenis kamera. DSLR tak boleh guna untuk air. Jadi kamu jangan masukkan dia di air ya. Kira berenang. Lambangnya tu cikgu macam Bukan. berenang. Ya, macam mengiring. berenang tapi sebenarnya berlari tu. Ya, mau tengok Berlari. menyiring. Berlari cikgu. Ya, aksi. Berlari, dia tak sebenarnya berlari. Bukan sukan sejak untuk budak-budak. Contohnya kalau ambil fotografi kanak-kanak kan dia banyak bergerak kan? Untuk action lah. Jadi untuk action. Sesuai lah. Kalau aksi ni dia lebih banyak guna shutter speed nanti awak akan belajar juga setting triangle exposure, ISO, shutter speed dengan aperture. Okay, jadi untuk aksi ni dia guna setting shutter speed lah. Okay, okay, boleh teruskan. Okey, kemudian fitur penyimpanan memori ataupun image lah. Okey, untuk penyimpanan gambar-gambar ini yang kita biasalah bila kita dah ambil gambar. Jadi kita punya gambar tu kena disimpan dalam kad memori Jadi ada beberapa jenis kad memori. Boleh nampak Boleh nampak ke slide ni? Boleh nampak ke? Boleh nampak ya? Okey, kad memori yang pertama ialah kad compact flash. Okey. Compact flash Okey, compact flash ni diguna oleh jurufoto profesional. Okey, selalunya digunakan untuk DSLR yang berkapasiti tinggi, yang jenis mahal lah. Okey, selalu harga DSLR yang paling mahal pencecah harga puluhan ribu ringgit Okey, jadi mereka menggunakan compact flash. Okey, kemudian kad memori yang lain. Okey, kita ada kad SD. Okey, SD card ni secure digital Okey, size kad SD ni dia hanya berukuran 32mm, darab 24mm. Jadi dia kecil lah. Okey, dan tebal dia pun hanya 2.1mm saja. Okey. Jadi kad ni dia akan masukkan di bahagian badan kamera. Okey, jadi kad untuk SD ni dia boleh isi sehingga 4 gig. Okey, 4 gig Okey, untuk yang lebih tinggi lagi tak cukup 4 gig tak cukup. Jadi kamu nak perlukan yang lebih tinggi lagi penyimpanan dia sehingga 64 gig. Kita memerlukan kad SD yang ni Secure Digital High Capacity ataupun SDHC. Okey, yang ni besar sedikit lah. Dia lebih daripada 4 gig tapi tidak melebihi 64 GB. Yang nombor 2 ni SDHC. Boleh nampak kah? Boleh nampak Pika? Ke gelap? Yang ini? Tujuh lah. SDHC. Tunjuk cikgu. Ini. Masih nomor 7 ke cikgu? Masih C. Masih C. Sekarang ni Masih dekat model. belum lagi. Sudah ni. Sudah pergi pada ni. Stuck mungkin kamu ni. Sekejap ya. Cikgu anda Kita tukar mencari di sini sekarang. Nah, cikgu dah tukar.
Memori. Di sini sudah kita, di memori. Ya tadi cikgu Okey, kita ulang balik. tertukar. Ya, stuck bah, stuck. Oh. Okey, sudah ya. Sini sekarang kita. Tadi saya dah terangkan compact flash. Okey. Compact flash, CF kad CF. Okey, kemudian tadi sekarang kita dekat sini. Kata sedih. Okey, boleh nampak juga ya? Okey, Boleh sudah. mana tadi? Ni. Sekarang kita dekat SDHC. Okey, kad memori yang SDHC ni lebih daripada 4 gig. Okey, tapi tidak melebihi 64 gig. Pagi. Ya. Okey. Okey, kalau tapi lagi satu kad SDHC ni dia sesuai untuk video videografi Video. sebab video ni dia selalunya besarkan dia punya file. Jadi kita boleh gunakan kad memory SDHC Secure Digital High Capacity. Okey, kalau masih tak cukup lagi nak isi gambar, perlukan kad yang lagi tinggi, kita akan gunakan Secure Digital Extended Capacity ataupun SDXC. Ya. Okay, dia punya kapasiti dia bermula daripada 64 gig sehingga 2 TB. Tetrabyte. 2 tetrabyte. Kita dulu Salah. kan tidak belajar ini, kan kita belajar kamera Ya ya. dah. Ya, Ya, tak sempat mungkin, tak sempat. Tapi sebenarnya semua ni memang ada dalam modul. Jadi bila ada dalam modul akan keluar dalam exam lah. Paham. Ini teori ini teori Ngapal lah kamu. Okey, anda apa? Okey, Kami seterusnya. Ngapal lah kau. Okey, Kita si otak ini. Apa? pelan-pelan kamu. Dong cikin no? Cili je tak pernah Ada masuk kerja. Google Meet. Ada kerjanya mungkin. Dapatlah saya record juga ni. Okey, kemudian kalau kamu perlukan kad penyimpanan yang kecil, yang lagi kecil size yang kecil lah. Okey, kita boleh gunakan micro SD. Okey, micro SD Ya, dia kad SD tapi versi kecil lah. Okey, size dia hanya 15 mm hingga 11 mm. Okey, dan tebal dia 1 mm saja. 1 mm saja tebalnya. Okey, kemudian ada satu lagi kad SD iaitu Extreme Digital Picture Card. Okay, singkatan dia XD. Okey, kad yang ini digunakan oleh jenama kamera tertentu saja. Contohnya jenama Fujifilm dan juga Olympus. Ini jenama lah, ikut jenama. Macam kamera Nikon dengan Canon, diorang gunakan kad SD yang biasa lah. Okay, size fizikal lebih kurang sama. Okay, 20 mm, dalam 25 mm, tebal 1.7 mm. Dia lebih kurang macam kad SD jugalah. Okay. Okay, boleh teruskan. Okay, sekarang kita pergi kepada bateri. Okay. Sistem kuasa bateri. Okay, fungsi bateri ataupun sistem kuasa untuk memberi sumber kuasa pada kamera lah. Kalau tak ada bateri, kamera tak boleh berfungsi. Okay, ada 3 jenis bateri. Okay, yang pertama ialah bateri alkali ini bateri AA. AA kah? AA kan yang besar ni? Selalunya bateri kamera diguna AA lah. Okay. Tapi bateri alkali ni, double AA ni, dia jangka hayat dia pendek. Dia tak boleh recharge tak boleh charge semula. Okay, kemudian bateri lithium. Okay, bateri lithium ni dia bertahan lebih lama dan tahan cuaca sejuk. Jadi kalau kamu
nak ambil gambar dekat tempat yang sejuk, bagus awak guna bateri lithium lah. Tapi agak mahal bateri lithium ni. Okey, kemudian bateri cas semula. Ini yang kebiasaannya kalau kamu guna kamera Nikon ke, dia gunakan bateri cas semula. Okey, dalam bateri cas semula ni dia ada kandungan bahan nikel metal hydride. Okey, bahan ni yang memberi lebih sumber kuasa lah. Okey, dan bateri jenis cas semula ni dia mesra alam. Okey, sebab boleh dicas semula. Selalu bateri ni kita kenali sebagai bateri lithium ion ataupun li ion. Ini bateri yang biasalah untuk kamera. Okey. Masih ada lagi kah? Okey, masih ada lagi. Okey, seterusnya bahagian yang ketiga kita pergi kepada resolusi dan format kamera. Okey, format kamera format kamera ni sebenarnya adalah size dan kualiti resolusi image bagi kamera lah. Okey. Kalau size, contohnya size kamera kita ada 35mm ataupun medium lah. Ini contoh Okey, dan dari segi kualiti resolusi image contohnya kamera 25 megapiksel ataupun kamera bingkai penuh. Okey, kalau DSLR DSLR ni kebanyakan kualiti resolusi image-nya ialah bingkai penuh Okey, dan satu lagi kualiti resolusi kamera digital juga ditentukan oleh size sensor. Okey, sensor ni dia sebenarnya adalah dia kat mana terletaknya sensor ni? Dia sebenarnya ada di dalam badan kamera lah. Okey. Ini Boleh nampak kan ni? Boleh nampak ke Pika? Jasirul masih ada lagi ke tu? Ya. Masih cikgu. Okey. Okey ni ini sensor. Kat mana sensor? Cikgu. Di bahagian Buat WhatsApp. Cikgu. Bawa WhatsApp dia. Okey, ini yang Lekah. saya cakap. Ini ada ni. Tersekat kah? Enggak juga. Boleh nampak kan? Kamu tengok gambar ni Okey, ini tadi saya cakap kamera digital DSLR ni dia adalah kamera bingkai penuh Dia jenis bingkai penuh dan sensor untuk kamera dia biasanya terletak di bahagian lensa ni. Bila kamu buka lensa kan? Okey, dia di bahagian dalam ni. Boleh nampak kan ni? Bahagian dalam ni Macam mana saya nak tunjuk? Boleh nampakkah yang ini? Saya laserkan Ini di bahagian sini ini adalah sensor. Ini sensor di dalam ni. Okey, jadi kalau kamu tengok kotak-kotak kat sini, sensor untuk telefon pintar, dia kecil saja. Okey, kecil saja dia punya sensor dia. Jadi dia menghasilkan gambar yang terhad lah. Okey. Kalau sensor 4.3 dia agak besar lah. Ini kamera-kamera yang selalu compact. Kamera compact Okey. Kemudian sensor APS-C. Okey, dia pun sejenis kamera digital jugalah. Tapi dia agak besar dia punya pandangan dia. Okey, kalau untuk kamera bingkai penuh, sensor dia lebih kuat, jadi dia punya pandangan dia lebih besar lah. Okey. Jadi ini kemampuan kamera Okey. Kemampuan kamera yang akan mempengaruhi format dan saiz sensor. Okey, ini bahagian teknikal sikit lah. Okey, awak kena faham. Kalau lagi tinggi format
dan size sensor kamera lebih cantik ataupun lebih besar dia punya image yang dihasilkan lah. Okay, boleh faham setakat ni? Boleh cikgu. Boleh faham ya? Okey, jadi DSLR ni kamera yang berformat tinggi lah. Sebab tu kamu boleh ambil gambar yang lebih cantik. Okay, ini satu lagi yang menerangkan tentang format dan size sensor. Ini untuk kamera yang berformat medium. Okay, selalunya macam kamera-kamera compact biasalah. Jadi format yang medium yang bersaiz 6/5 inci, besar dia beginilah. Okay. Kalau format bingkai penuh besarnya 35 mm. Okay, kalau format medium bersaiz 6/7 inci, ni saiz dia. Kalau bersaiz 6/6 inci, ini dia punya saiz. Okay, jadi kesimpulannya kat sini, format kamera bergantung pada saiz sensor lah. Okay, satu lagi resolusi. Boleh nampak ayah ni resolusi? Boleh. Okey Kak. Jadi kamera digital dia mempunyai resolusi yang berbeza Okey. Lagi besar resolusi, contohnya 25 megapiksel atau ke atas, lebih besar dia punya kualiti, okey. Kualiti gambar dia besar dia 20/25 inci dan dia punya kualiti lebih baguslah. Okey, dia boleh capai sehingga 16/20 inci. Okey, kalau lebih lebih kurang, dia punya resolusi lebih tak berapa cantik lah dia punya saiz cetakan. Okey. Yang ini saiz untuk cetakan Okey, yang ini saiz untuk cetakan, yang ini saiz yang di monitor kamera lah, dalam kamera. Okey, jadi lebih tinggi saiz megapiksel, lebih cantik dia punya saiz cetakan. Okey, jadi pemilihan kamera pun pentinglah. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Saya rasa dah habislah untuk bahagian yang kedua ni. Ada apa-apa soalan? Dah ada cikgu. Dah ada je lah. Okey, ada soalan online tapi secara online lah. Kamu boleh cuba jawab. Okey, selepas habis kelas kita lah. Okey, sebelum tu ada apa-apa soalan? Sebelum saya hentikan. Tirul dari soalan apa? Dah ada. Dah. Okay, kalau tak ada soalan, kamu boleh cuba jawab soalan kuis ni. Nanti saya akan share dia punya link dalam grup Okey cikgu. Jadi untuk yang selanjutnya, untuk amali nanti, saya akan buat satu lagi Google Meet untuk terangkan khusus untuk bahagian amali bagi fotografi. InsyaAllah saya target sebenarnya Google Meet ni 1 minggu 2 kali saja. Kalau kelas kamu hari Senin dan juga hari Rabu. Okey? Senin sama Rabu. Jadi Senin dan Rabu. Boleh tak? Ke nak Boleh. hari lain? Ataupun masa lain? Okey cikgu. Boleh setiap masa kan? Okey, kalau ada cadangan waktu lain, malam ke apakah, kamu beritahu setiap lah dalam grup ya? Cikgu. Ya. Sejak tingkatan 4 ada buatan ke cikgu? Google Meet. Inilah yang saya sedang buat. Baru kan cikgu mau buat atau macam mana? Dalam minggu ni lah saya baru mau buat. Kenapa? Kamu ada kenalan? Bukan cikgu. Kalau boleh mau masuk juga. Mau ulang kaji lagi buat tempatnya. Boleh. Dialu-alukan. Memang saya nanti kalau ada saya akan post di grup lah. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak atas kehadiran kamu hari ini. Diharap dapat bagi sikit-sikit lah ulang kaji untuk topik yang tingkatan 4. Okey, jadi terima kasih. Jadi boleh rehat lah. Okey cikgu. Selamat cikgu. Okey, Assalamualaikum semua.
Salam Boleh, cikgu. cikgu. Okay, bye.